Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli wa sallim wa barik ala maulana Muhammadin nur al-mudhibi lin-nisyan min nurihi wa ala alihi fi kulli lamhatin wa nafasin adada ma wasi'ahu ilmuka amin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Nawaitu ta'alluma wa ta'lim وتذكر وتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على تمسك بكتاب الله وسنة رسوله ودعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله مرضاته وثوابه وقربه سبحانه وتعالى أما بعد. Alhamdulillah, marilah sama-sama kita merafakkan, memanjatkan setinggi-tinggi kesyukuran kehadrat Allah Subhanahu Wa Taala kerana dengan limpah kurnia, inayah, taufiknya dapatlah sama-sama kita berhimpun, berkumpul sekali lagi untuk syarahan siri kelima kepada asas fardu ain insya-Allah, yang mana insya-Allah hari ini mulalah kita masuk pada bahagian kedua daripada kitab ini, iaitu ilmu berkaitan dengan fiqh, berkaitan dengan tata cara ibadat, tata cara muamalat, tata cara munakahat dan jinayat. Itu kalau kita bincang ilmu fiqh secara keseluruhan. Tuan-tuan dan puan yang mengikut Allah Subhanahu Wa Taala, apa itu ilmu fiqh? Ilmu fiqh tu apa? Bila sebut fiqh ataupun fiqh ni, apa benda ilmu ni? Ilmu ni kalau ikutkan bahasa Arab adalah al-ilmu bil ahkami syar'iyyah al-amaliyah al-mustanbitah min adillatiha tafsiliyah. Tengok dia punya terjemahan dekat sini. Pengertian ilmu fiqh. Ilmu fiqh tu apa? Ilmu fiqh ialah ilmu yang membicarakan tentang hukum hakam Islam yang berkaitan dengan perbuatan manusia. Fi'liyah. Al-ilmu bil ahkami syar'iyyah al-amaliyah ataupun al-fi'liyah. Ilmu berkaitan hukum hakam syariah yang berunsurkan perbuatan, yang diambil daripada dalil-dalil yang tafsil, yang diambil daripada dalil-dalil yang terperinci, iaitu Quran dan hadis. Sebab tu kalau belajar ilmu fiqh ni, kalau kita dapati, kalau kita buka yang asas-asas lah, kitab-kitab yang asas Safinatun Najah, Matan Nabi Syuja', Muqaddimah Al-Hadramiyah dan sebagainya. Kalau kita tengok dari situ memang kita tak jumpa contohnya dalil daripada Quran dan hadis contohnya. Akan tetapi para ulama yang menyusun kitab-kitab tersebut, mereka ambil sumber kepada hukum yang mereka letak dalam kitab mereka tu berdasarkan Quran dan hadis, dan mereka hanya muatkan kefahaman tersebut dalam kitab mereka. Mereka tak masukkan dalil Quran, tak masukkan dalil hadis. Sebab apa? Sebab tak nak bagi penuntut ilmu ni rasa jemu, rasa bosan. Sebab apa? Mungkin kitab tu terlalu panjang nanti, terlalu tebal, kan? Jadi untuk yang asas-asas, memadailah kita belajar yang selama ni kita belajar, contohnya Syafiatul Solah, kan? Yang kita belajar ni Syafiatul Najah. Itu semua kalau ikutkan semua dah bersumberkan Quran dan hadis. Jadi kita tak ada masalah untuk perkara tersebut, sebab ulama dah mempermudahkan untuk kita, dah kata apa, mempermudah cara untuk kita. Kita hanya tinggal kata apa, telan dan hadam sahaja apa yang mereka belajar. Tapi kalau nak belajar contohnya tentang dalil-dalil berkaitan dengan setiap fiqh ataupun hukum yang kita akan bincang selepas ni, dia ada kitab khusus dia. Contoh macam Safinatun Najah. Safinatun Najah saya pernah jumpa, setiap daripada hukum tersebut ataupun kenyataan tersebut didalilkan. Ada saya jumpa dalil, apa nama kitab saya dah lupa. Tapi nak katanya didalilkan Safiatun Najah. Maksudnya apa dalil Quran dia, dalil hadis dan sebagainya. Memang ada ulama yang berkhidmat semula kepada Safinatun Najah. Mereka mendalilkan Quran dan hadis ada. Dan ada juga contoh Matan Abi Syuja', contohnya kitab Kifayatul Akhyar. Contoh kitab tersebut mendalilkan kepada Matan Abi Syuja'. Itu contoh. Okey, kita terus lagi. Bahagian-bahagian ilmu fiqah ini semua kalau ikutkan yang anak-anak kita belajar lah dekat sekolah, kan? Yang kita ibu-ibu, bapa-bapa ni, kita tengok apa sebenarnya anak kita belajar kat sekolah. Lebih kurang gitulah. Dia ilmu fiqah ni ada 4 bahagian, tuan-puan, 4 rubuk istilah dia. 4 rubuk. Yang pertama bab ibadat. Cuba tengok amal ibadah seperti solat, puasa, zakat, haji. Itu ibadat saja. Yang kita belajar selama-lama ni mungkinlah hanya berkaitan dengan amal ibadah seperti solat, puasa, zakat, haji. Rupa-rupanya ada lagi bahagian fiqh yang nama dia muamalat. Yang ni, tuan-puan, yang ni kita jarang lah
kita dengar kuliah berkaitan contoh muamalat. Macam mana kehidupan seharian sesama orang lain, contoh berkaitan dengan jual beli. Mungkin kita terlibat jual beli ni contohnya masa nak beli rumah je. Ataupun nak beli motor, kan, beli kereta. Tapi kita tak tahu pun apa dia punya terms, istilah-istilah yang diguna pakai, agreement yang digunakan tak tahu. Ha, tapi bagi orang yang berniaga, kan, contoh orang peniaga-peniaga online, peniaga dekat pasar, apa lagi? Macam sekarang ni banyak online lah kan. Peniaga pasar dia ada syarikat dan sebagainya. Wajib bagi dia tahu sebenarnya hukum hakam berkaitan dengan muamalat. Wajib dia tahu. Dan saya sebenarnya juga ada rancangan untuk saya buat satu daurah yang bukan saya ajar, tapi saya akan jemput ilmuwan daripada Negeri Sembilan lah, daripada USIM untuk menyampaikan ataupun daurah lah berkaitan dengan ilmu muamalat. Yang bagi saya sangat penting juga sebab setiap daripada kita ni tak terlepas daripada urusan jual beli. Paling tidak pun dia membeli ataupun boleh kata rata-rata lah, paling tidak pun dia akan cuba untuk menjual juga. Contoh nak musim raya ni kan, dia akan cuba jual kuih, kuih raya dan sebagainya kan. Maksudnya dia terlibat juga dalam jual beli. Jadi tak dapat tidak dia kena tahu juga apa hukum hakam berkaitan, apa yang dimaksudkan dengan riba dan sebagainya kan, apa yang dimaksudkan dengan gharar dan macam-macam lah istilah dalam muamalah. Yang itu insya-Allah saya plan dalam bulan 6 lepas saya haji. Saya plan gitu. Yang saya plan gitu dan kita akan buat secara fizikal dan online. Okay, insya-Allah itu plan saya. Mungkin buat area Negeri Sembilan. Okay, kalau fizikal. Kemudian berkaitan dengan upah, sewa, hadiah dan lain-lain. Semua muamalat yang saya rasa kebanyakan daripada kita jaranglah dengar perbahasan berkaitan dengan perkara ni. Kemudian munakahat. Kekeluargaan seperti berkahwin, bercerai, kewajipan suami isteri, hadanah dan lain-lain. Ini kita belajar masa bila tuan-puan? Kita belajar masa nak ambil kursus kahwin dulu. Tu pun dah lama dah. Ada mungkin dah 10 tahun dulu, 20 tahun dulu dan sebagainya. Tak kita refresh semula ilmu berkaitan dengan munakahat. Tapi saya rasa dalam kitab ni dia tak sentuh sangatlah secara detail ilmu berkaitan dengan munakahat. Ni pun saya ada rancangan juga, tapi mungkin dalam jangka masa yang panjang untuk kita buat daurah berkaitan dengan munakahat. Kemudian jinayat, keadilan, kehakiman seperti membunuh, mencuri, menjadi saksi dan lain-lain. Ini bagi orang yang contoh nak menceburkan diri dalam bidang eh, peguam, hakim dan sebagainya, mereka wajib belajar ilmu berkaitan dengan inilah. Kita wajib juga secara surface je bolehlah. Tetapi orang yang betul-betul nak menceburkan diri dalam bidang tersebut, dia kena belajar ilmu berkaitan dengan jinayat. Jadi empat bahagian ni adalah fiqah sebenarnya, ilmu fiqah. Yang tak dapat tidak perlu kita tahu juga apa selok belok berkaitan dengan ilmu tersebut. Yang kita fokus selama ni ahli ibadat kan. Jadi rupanya ada muamalat, ada munakahat, ada jinayat. Ini secara gambaran, secara meluas berkaitan dengan fiqh. Kemudian bahagian-bahagian hukum Islam. Hukum Islam ni ada 7. Sebelum ni saya sebut 5 kan. Hukum syarak ada 5. Jadi kalau kita baca kitab ni, dia ada perincikan lagi jadi 7. Yang pertama kita tengok ada yang berkaitan dengan wajib ataupun fardu. Ni saya baca kata apa secara sepintas lalu sahaja. Dan saya bagi kefahaman daripada apa yang kita lihat di skrin ataupun di kitab kita semua. Wajib atau fardu. Apa maksud wajib atau fardu? Wajib atau fardu ni dalam mazhab Syafi'i adalah benda yang sama. Okey, take note situ. Wajib, fardu dalam mazhab Syafi'i adalah benda yang sama. Tapi ha, kalau kita belajar mazhab Hanafi, kan? Belajar mazhab Hanafi, dia ada beza antara fardu solat, solat fardu dengan solat wajib. Sebab tu itu kan ada viral kan? Ada viral apa? Ada orang kita lah, orang Melayu, dia tanya orang Bangladesh ni, dia tanya, you apa kali apa solat Isyak berapa rakaat? Kan? Dia cakap lah, contohnya dia cakap apa itu Uh, 4, lebih kurang lah saya sebut, saya pun lupa. Mungkin dia kata 10 atau 12 rakaat kot. Jadi orang kita ni, Melayu ni terus condemn, terus hentam dia. Padahal kita yang jahil. Padahal kita yang tak tahu. Oh, apa-apanya dalam mazhab Hanafi, dia anggap solat rawatib tu wajib. Solat wajib nama dia. Ha, solat rawatib tu dianggap wajib di sisi dia. Sisi mazhab Hanafi. Mereka Bangladesh ni, India semua mazhab Hanafi kan kebanyakan. Contoh solat witir pun bagi mereka wajib.
Sebab tu dimasukkan kan sekali gabung-gabung contoh dah 18 rakaat. Kita pun kita tahu 4 rakaat je. Kita tak buat yang apa rawatib tu sebelum, selepas dan sebagainya. Dah kita condemn dia. Subuh dia kata apa? Subuh 4 rakaat. Kita yang Melayu yang setelah yang tak belajar ni kita terus hentam. Rupanya oh gitu. Jadi itu sebenarnya tak elok lah. Tak elok. Ha, nampak sangat kita tak belajar. Kalau sekadar tanya pendapat tak apa ni siap rekod. Silap lah. Silap. Okay. Jadi sunat. Sunat. Contoh wajib atau fardu. Masuk wajib atau fardu sesuatu yang mesti dikerjakan. Jika dikerjakan dapat pahala tinggal berdosa. Ini macam saya cakap sebelum ni lah. Solat lima waktu wajib, kan? Puasa wajib, zakat wajib dan sebagainya. Kemudian sunat, sesuatu yang digalakkan untuk mengerjakannya. Jika dikerjakan dapat pahala, kalau tinggal tak dapat apa-apa, kan? Tak berdosa. Seperti mengerjakan solat sunat ataupun puasa sunat. Haram, sesuatu yang mesti ditinggalkan. Jika ditinggalkan dapat pahala. Apa istilah dia dalam usul fiqh ni? Tadi. Hmm, saya lupa dah. Haram, sesuatu yang ditinggalkan dapat pahala tu bila? Maksudnya bila perkara haram tu ada depan mata kita, kita tinggalkan. Itu baru dapat pahala. Contoh macam kita kan, kita soleh-solehah semua, semua ni, dah memanglah kita contohnya tak buat perkara haram macam tu kan, kita tak buka aurat apa semua, itu macam biasa je lah. Tak adalah dapat pahala disebabkan kita tinggalkan perkara haram tu. Tapi contoh kalau perkara haram tu dihadapkan depan mata kita. Contoh kita diberi pilihan nak terima rasuah ataupun tidak. Contoh kan. Contoh. Jadi kita ambil pilihan kita tak nak rasuah. Rasuah haram kan. Rashi, penerima rasuah dan pemberi rasuah, dua-dua akan masuk neraka kan. Jadi uh, maksudnya kalau kita tak terima pada ketika itu, dapat pahala kita disebabkan kita meninggalkan perkara haram tersebut. Macam tu ada orang tawarkan wanita, tawarkan pangkat, tawarkan harta. Semua tu untuk apa? Untuk contohnya merasuah lah. Kita pun tinggalkan. Tak nak. Jadi ketika itu kita tinggalkan dapat pahala. Itu maksud dia. Sesuatu yang mestinya jika ditinggalkan dapat pahala, jika dikerjakan dapat dosa seperti mencuri dan sebagainya. Makruh, sesuatu yang digalakkan oleh agama untuk ditinggalkan. Jika tinggal dapat pahala. Contoh, ni pun sama kalau ada option contohnya kan, untuk tidak makan perkara itu sebelum solat. Contohnya makan bawang kan. Contoh kita makan ni, kita sebelum solat tu contoh kita order naan. Apa yang ada bawang Naan cheese, naan ada bawang ke? Makanan yang berbawang lah. Dia ada option kat situ, ada bawang. Jadi bawang pula bawang mentah kan. Jadi kita pun tak makan bawang tu sedangkan bawang tu dah depan mata kita. Kan? Jadi pada ketika itu tinggalkan makan bawang sebab apa lepas ni nak solat, dapat pahala. Itu maksud dia pada ketika itu kita tinggalkan. Bukan pada pada saat normal macam biasa ni kita tinggalkan. Bukan itu maksud dia. Maksud dia masa dihadapkan depan mata kita, kita tinggalkan dapat pahala kita. Jika ditinggalkan tidak berdosa. Jika dikerjakan tidak berdosa seperti makan sesuatu yang berbau busuk. Atau bawang lah kan. Bawang putih dan sebagainya. Makan shawarma, garlic sauce tu kan. Ha. Tak pula. Shawarma uh, yang ada garlic sauce tu kan. Garlic sauce kan apa, bawang putih lah. Sos bawang putih. Nak solat. Jadi eloknya tinggalkanlah sebab bau bawang putih tu kuat. Kuat. Jadi kalau nak solat nanti berbau mulut. Jadi elok jangan makan dulu. Walaupun ada option dah beli dah. Tinggalkan. Nanti lepas solat makan. Itu tak apa. Boleh. Tinggalkan tu dapat pahala. Itu maksud dia. Sesuatu yang mubah, sesuatu yang boleh dikerjakan. Mubah ni haruslah. Yang dikerjakan dan ditinggalkan. Yang boleh dikerjakan dan ditinggalkan. Jika dikerjakan tak dapat pahala. Jika jika dikerjakan tidak dapat pahala, jika ditinggalkan tak berdosa. Buat buat kiranya buat tak dapat apa-apa lah. Contoh makan, minum dan tidur contoh. Tapi kalau kita makan, minum, niat nak ikut cara Rasulullah makan, cara Rasulullah minum, cara Rasulullah tidur, dapatlah pahala sunat kan. Pahala tiba, pahala ikut kepada Nabi kita, sunnah Nabi Muhammad SAW. Sah sesuatu yang dikerjakan dengan sempurna mengikut syarat dan rukunnya yang tertentu seperti sah solat yang dikerjakan syarat dan rukunnya yang sempurna sah. Dia ada tambah satu lagi sah.
Dengan syarat dan rukun yang kalau dipenuhi, barulah dikira sah. Contoh kan, kalau solat, contoh ada syarat sah yang tak dipenuhi. Contohnya pakaian bernajis berhadas. Pakaian bernajis contohnya. Tak sah solat, bawa solat. Ha, itu maksud dia. Kalau semua suci daripada hadas dan najis, sah solat. Itu maksud dia. Kemudian batal sesuatu yang dikerjakan tidak menyempurnakan syarat dan rukunnya. Yang tertentu seperti batal solat jika dikerjakan sebelum masuk waktu. Ialah sebelum masuk waktu zuhur dah solat dah. Pukul 12 dah solat zuhur. Tak sah solat. Sebab apa? Syarat sah tak terpenuhi iaitu masuk waktu solat. Belum masuk waktu solat dah solat. Bahkan kalau sengaja boleh jatuh haram. Haram. Gitu. Dan tidak membaca surah Fatihah. Dah selesai solat, rupanya lupa baca surah Fatihah. Kan? Lupa baca surah Fatihah. Jadi tak sah solat. Kena ulang semula. Masuk pula bersuci. Ini kata apa, topik pertama, bab pertama dalam mana-mana kitab yang asas berkaitan dengan fiqh adalah berkaitan dengan suci. Taharah. Pengertian taharah. Apa maksud taharah? Dari segi bahasa suci dan bersih. Dari segi syarak, suci daripada najis atau hadas. Cuba tengok kat bawah tu catatan kaki dia, footnote. Najis mukhaffafah. Najis ni contoh dia najis mukhaffafah. Najis mukhaffafah ni najis air kencing bayi perempuan kurang daripada 2 bulan. Kurang daripada 2 tahun. Nah, okey. Najis mutawasitah. Laki ke perempuan? Check balik. Ha, cuba check lagi nanti. Cuba check sekarang. Betul. Ini perempuan. Cuba tengok. Okay, je, dek. Hmm? Hmm. Faham Hmm. tak? Faham. Okey. Nanti kita tengok nanti. Okey. Kemudian najis mutawasitah. Mutawasitah ni najis seperti tahi, muntah. Ini yang biasalah. Kemudian najis mughalazah, najis berat. Najis berat ni najis berat anjing dan khinzir. Nanti kita tengok dia ada perincian juga bawah nanti. Pasal najis ni dia ada bab khusus kat bawah nanti kita belajar. Atau hadas. Hadas apa? Tengok-tengok tiga tiga sama ada hadas kecil atau hadas besar. Nah, untuk membolehkan mengerjakan ibadah seperti solat dan sebagainya. Itu dari sudut syarak. Suci daripada najis dan hadas. Hukum bersuci. Hukum bersuci daripada hadis dan najis. Hadis pula. Hukum suci daripada hadas dan najis adalah wajib secara ijma' ulama'. Ijma' ulama' sebab apa nak kita nak bertemu dengan Allah Subhanahu Wa Taala, nak menghadap kepada dia, kena dalam keadaan suci. Sama ada suci hadas ataupun suci daripada najis. Kaitan ta'aluk najis dan hadas. Kalau tengok situ najis dan hadas, najis tu kaitan dia dengan badan, pakaian dan tempat je. So najis tu sama ada terkena pada badan, pakaian ataupun tempat. Kalau hadas berkaitan dengan badan sahaja. Yelah berhadas kecil atau berhadas besar kan. Kencing, berak ataupun berjunub dan sebagainya, keluar air mani dan sebagainya. Haid dan sebagainya. Ini termasuk dalam tu. Kemudian cara bersuci pada najis dan hadas. Kalau najis, kena hilangkan najis yang ada pada badan, pakaian dan tempat. Kalau hadas ada dua. Hadas kecil macam mana? Ambil wuduk, nak hilangkan. Angkat hadas kecil, ambil wuduk. Nak angkat hadas besar, mandi wajib. Ni semua kita dah tahu. Ataupun tayamum kalau lah tak ada air. Nanti dia ada perincian nanti kita masuk. Alat untuk bersuci. Air mutlak. Air mutlak. Sama ada air yang turun daripada langit ataupun air yang keluar daripada bumi. Air yang turun daripada langit apa? Air hujan, salji yang telah cair. Salji, uh, salji kan kalau tuan-tuan nak beruduk dengan salji, air salji tu boleh ambil tapi cairkan dulu. Cairkan dulu baru boleh guna. Bukan yang macam ABC tu, ais ABC salji tu, kita rumah-rumah kat sini tak. Kita kena kering, cairkan dulu. Air embun yang ada dekat daun-daun pada waktu pagi tu kan. Yang yang seterusnya air keluar daripada bumi, air mata air. Air perigi, air sungai dan air laut. Lagi apa? Alat untuk bersuci, tanah ataupun debu tanah untuk tayamum, okey. Yang ketiga batu ataupun daun ataupun kertas tisu untuk beristinja. Yang kesat dan kasar lah. Dan kalau kita belajar lagi, kalau batu tu kena ada 3 sudut paling tidak. Ni kita tak pernah praktik lagi kan. Okay, kita jarang jarang sebab semua air semua ada kan. Tapi contoh kalau berlaku lah, kita berada dekat hutan, tak ada sumber air dan sebagainya,
praktikkan cara dia macam mana, guna batu yang sama ada batu tu besar ada 3 sudut ataupun tiga batu yang ada sudut lah, yang boleh kita gunakan. Okey. Ataupun tak ada, kalau tak ada juga tisu dan sebagainya. Daun kering dan sebagainya. Boleh. Seterusnya, air dan hukumnya. Nah, hukum air, cuba tengok. Suci dan menyucikan. Kita belajar kan suci dan menyucikan. Suci tapi makruh digunakan. Kemudian suci tapi tidak menyucikan. Suci tetapi tidak menyucikan. Nanti kita tengok satu persatu. Apa hukum air suci dan menyucikan? Apa dia punya keterangan? Air yang tak ada sandaran wajib. Apa maksud sandaran wajib ni? Cuba kita tengok 35 bawah tu. Sandaran wajib contohnya susu, kopi, mawar dan lain-lain. Dia kalau istilah dalam Fathul Qorib, dia sebut qaid lazim. Air yang tak ada ikatan yang wajib ataupun sandaran yang wajib. Sebab apa? Sebab contoh air kopi kan, kopi susu kan. Kita kalau contohnya kalau kita keluarkan sebahagian kopi tu letak kat cawan lain, kita akan tetap cakap air tu air kopi. Maksudnya kopi tu tak dapat dipisahkan dengan air putih. Kan nak buat kopi kan kena letak air putih dulu, letak kopi, tak gula dan sebagainya kan, tak susu dan sebagainya. Jadi kopi tu tak dapat dipisahkan. Itu maksudnya sandaran wajib. Tapi kalau air mutlak, dia tak ada sandaran wajib macam tu. Dia nama dia qaid munfak. Dia tak ada dalam ni saya rasa. Atau air yang tidak bercampur dengan zat lain sama ada zat itu suci atau najis. Pengertian lain, air yang turun daripada langit, air yang turun daripada langit atau keluar daripada bumi dalam kejadian sifat asal kejadiannya. Jadi susu, kopi, mawar ni dia bukan air mutlak. Susu, kopi ataupun mawar ni bukan air mutlak. Bukan air mutlak. Sebab apa? Dia disebut sebagai air mutaghayyir. Dia air suci tapi dicampur dengan benda suci yang lain. Itu poin dia. Dia air suci yang dicampur dengan benda suci yang lain. Suci air tu tapi tak boleh menyucikan. Nanti kat bawah nanti ada ikut. Nama air air mutlak ataupun mutlak suci. Suci tetapi makruh digunakan pada badan untuk bersuci atau diminum ketika ia panas. Ni air apa ni? Kita boleh teka dah air apa? Air musyammas. Jadi air musyammas ni macam mana tuan-puan? Air yang berada dalam bekas logam. Ingat ni point ni saya gariskan. Kadang-kadang kita macam tersalah faham sedikit berkaitan air musyammas ni. Kita ingat contoh air kat dalam kereta kita kan sekarang musim panas kan. Kita ada botol air. Jadi botol air dalam kita punya kereta, botol air tu panas, air tu panas. Dan kita pun menganggap bahawa botol panas tu adalah air musyammas contoh kan. Air musyammas. Tak, air musyammas bukan begitu. Air musyammas macam mana? Cuba tengok. Air yang berada di dalam bekas logam. Contoh tong kan, tong drum tu. Isi air dalam tu. Contoh tong drum besi tu kan. Kita isi air dalam tu yang boleh berkarat. Seperti besi dan tembaga. Selain daripada bekas daripada emas dan perak yang terjemur di bawah panas di negeri yang panas. Jadi banyaklah kait dia. Dia banyak dia punya syarat dia. Yang pertama, air itu berada dalam bekas logam. Satu. Yang kedua, terjemur di bawah panas. Dua. Yang ketiga, di negeri yang panas. Cuba tengok 39 tu apa? Termasuk timah juga. Nombor 40. Negeri yang panas termasuklah Hijaz, Arab Saudi, Hadramaut. England contohnya adalah bukan negeri yang panas. Air panas yang terjemur di bawah cahaya matahari yang terdapat di sawah atau kolam bukan air musyammas kerana kedua-duanya bukan termasuk logam yang boleh berkarat. Iyalah, kan air yang dekat sawah, kat kolam tu, walaupun dia terjemur bawah matahari, walaupun panas air tu, eh, dia tak dikategori sebagai air musyammas sebab dia tak ditadah bawa di dalam bekas logam. Tong drum besi dan sebagainya. Dan juga makruh kalau kita gunakan air terlampau panas dan terlampau sejuk. Contoh kalau air botol dalam kereta tu kan. Kalau panas tunggu sejuk dulu baru guna. Kalau terlampau panas pun tak boleh memudaratkan juga. Sebab apa? Apa hikmah? Hikmah kenapa kita tak boleh guna air daripada air musyammas yang ada dalam bekas logam yang terjemur di bawah matahari di negeri yang panas. Sebab air tersebut ataupun bekas besi tersebut akan mengeluarkan suhumah, akan mengeluarkan karat, yang mana kekaratan tu dia keluar dekat air, bagi dekat air, bercampur dengan air, yang kemudiannya kalau kita guna boleh menyebabkan penyakit kulit, sopak dan sebagainya lah, penyakit kulit lah. Jadi
Itulah hikmah kenapa tak boleh guna air musyammas. Akan tetapi contoh, dia air tu terjemur bawah panas. Apa air tu? Apa air musyammas ni? Air musyammas asalnya, tapi bila mana kita tengok dah tak ada dah kekeratan tersebut ataupun kita dah buang, dah alihkan dan sebagainya, kita boleh guna lah. So kita dah pindahkan ke tempat lain, dah kata apa, dah bersihkan, dah campur dengan air lain, itu boleh guna. Itu tak ada masalah. Kemudian yang ketiga, suci tapi tak menyucikan. Ini air pula. Ini nama dia air mustakmal. Yang bawah tu air mutaghayyir. Mustakmal boleh, mutaghayyir boleh. Nanti kita tengok. Air yang kurang daripada dua kullah. Dua kullah yang telah digunakan untuk perkara wajib. Seperti wuduk yang wajib. Wuduk yang wajib. Itu pada basuhan yang pertama. Mandi wajib dan menghilangkan najis. Menghilangkan najis. Dua kolah ni saya dah terang itu kan 216 liter. 16 ke atau 17 macam tu. Jadi dia ada penerangan lagi tentang dua kolah ni. Air yang kurang daripada dua kolah. Dia tak. Ni. 216 liter. Air kurang daripada dua kolah. Maksudnya bila mana air air contoh kurang daripada kolah ni, kita kata air dalam baldi lah. Dalam baldi. Kita pun ambil wuduk dalam baldi tu. Bila ambil wuduk, basuhan pertama daripada wuduk tu wajib. Basuhan kedua, ketiga tu sunat, kan? Kita kalau kita buat tiga basuhan tu maksudnya sunat, kita ambil pahala sunat. Tapi yang pertama tu wajib. Contoh kita basuh muka, air yang ada dalam air yang kat muka tu contoh masuk dalam air yang dekat muka tu masuk dalam baldi. Menyebabkan air yang tadi tu mustakmal sebab air ni kurang daripada dua kullah. Kurang daripada dua kullah. Gitu. Tu sama sama lah juga mandi wajib kan. Mandi wajib. Kita mandi wajib pakai contohnya besen. Besen yang besar kan. Besen tu tak cukup dua kolah contoh. Bila tak cukup dua kolah, kalau masuk air dalam tu ketika mandi wajib, jadi air tu air mustakmal, tak boleh digunakan. Suci tapi tak boleh menyucikan. Tak boleh kita guna untuk mandi wajib yang lain. Tak boleh. Ataupun berwuduk dan sebagainya. Apa contohnya? Air mustakmal telah digunakan untuk perkara yang wajib. Yang seterusnya, dan menghilangkan najis. Menghilangkan najisnya macam ni. Jangan faham contohnya, ni lantai, kemudian ada najis ni. Kan? Kita pun ambil air. Kita ambil air, kita curahkan air kat sini. Najis pun ada. Air yang terhasil daripada ni, kan? Air yang terhasil daripada ni, nama dia air mutan najis. Tu kena perhatikan. Apa maksud Apa maksud air untuk menghilangkan najis ni? Maksudnya dan menghilangkan najis ni apa maksudnya? Air yang digunakan untuk menghilangkan najis. Okey, kalau kita buat macam ni nama dia air mutan najis. Tapi kalau satu kita hilangkan dulu, hilangkan najis, kemudian kita bersihkan, cuci untuk pakai sabun apa semua. Kemudian kita ambil satu air, satu gayung air, kita bilas dia. Kita tuang dekat sini. Air yang lebihan lepas tu, itu nama dia air mustakmal yang digunakan untuk menghilangkan najis. Jadi jangan kita keliru kat situ. Itu nama dia air air yang digunakan untuk menghilangkan najis. Tapi kalau air itu memang semata-mata tuang kepada najis, tu nama dia air mutan najis yang terhasil setelah terkena najis tersebut, nama dia air mutan najis. Tapi kalau dah hilangkan najis, dah hilangkan air, kemudian dah gosok-gosok, kemudian dah bersihkan, dah hilang apa semua, kita ambil satu gayung, kita cebok, kita tuangkan. Air itu nama dia mustakmal. Okay. Sebab apa? Kita tuang tu tujuan dia apa? Nak angkat najis hukmi. Itu point. Nak angkat najis hukmi. Tujuan dia untuk angkat najis hukmi. Sebab najis yang bersifat aini kita dah selesaikan dah. Kita dah buang dah. Tapi mungkinlah ada sikit-sikit kan. Ada sikit-sikit lagi. Dia punya cecair-cecair dia tu contoh kan. Kita ambil air, kita tuang, nak menghilangkan najis hukmi. Najis hukmi najis yang tak nampak di mata. Okay. Itu. Habis.
Kemudian hukum air. Seterusnya suci tapi tak menyucikan, sambung lagi. Air yang berubah salah satu sifatnya, warna, bau dan rasa kerana bercampur dengan benda suci yang lain. Contoh kopi, teh. Ni contoh saya cakap tadi. Suci tapi tak boleh guna untuk wuduk. Mandi wajib tak boleh lah kan. Pakai air teh, kopi, Milo. Mau air mawar, hatta air mawar sekalipun. Kan, walaupun kita tengok jernih dia air ni. Tapi air ni ada bau. Bau mawar. Tak boleh kita guna. Sebab air pada ketika itu nama dia bukan air mutlak dah. Nama dia air mutaghayyir. Air yang bercampur dengan benda yang suci. Ah, Air mustakmal. Kemudian air buah-buahan, nira, air kelapa atau air tebu. Ni pun samalah air mutaghayyir, tak boleh guna untuk suci. Lagi, yang seterusnya tidak suci dan tidak menyucikan. Ni kita boleh tahulah air apa? Air mutan najis. Air yang berubah salah satu sifatnya, warna, bau dan rasa kerana terkena najis sama ada air itu banyak ataupun sedikit. Air tidak boleh digunakan untuk bersuci. Air yang kurang daripada 2 kullah. Dia cakap kat sini. Ni okey. Ini yang lebih 2 kullah lah kita kata. Ni yang lebih 2 kullah. Contoh air dekat kolam masjid kita kata kan. Confirm lah lebih 2 kullah. Tapi kita tengok air tu dah berubah warna merah contoh. Tengok-tengok, ada bangkai tikus. Banyak kan, menyebabkan air kat situ semua warna keruh-keruh, warna coklat kan. Kemudian kita bau pun bau bangkai, confirm tu air mutan najis walaupun lebih daripada 2 kullah, lebih daripada 2 kullah. Okey, air ni air ni tak boleh digunakan untuk bersuci langsung, tak boleh. Okey. Air yang sedikit kurang daripada 2 kullah yang terkena najis walaupun tidak berubah salah satu sifatnya, tapi jika ada 2 kullah atau lebih dan tidak berubah sifatnya sah untuk bersuci. Yang ni pula, air yang sedikit kurang daripada 2 kullah yang terkena najis. Itu air baldi kita kan. Baldi kita dalam tandas tu kan. Mungkin anak kita ke siapa-siapa lah. Uh, Air kencing tu termasuk dalam baldi. Walaupun tak nampak kan. Yang tahu, tahulah. Yang tahu orang yang buat benda tu. Walaupun sedikit percikan air kencing masuk dalam baldi. Walaupun tak berubah dia punya bau warna rasa. Akan tetapi masih lagi dikategorikan air tu air mutan najis. Itu ingat. Itu kena perhatikan tu. Kena pastikan. Supaya tak ada percikan-percikan najis yang masuk ke dalam ni. Yang mana kalau kita guna sebenarnya tak boleh guna untuk berwuduk dan sebagainya. Kena kena buang dan kita top up air baru. Ha, Selesai. Cuba tengok baca 44 tu, keterangan tu. Ha, Bangkai yang tidak mengalir darahnya ketika ia dibunuh seperti lalat, lipas, semut, cicak yang jatuh ke dalam air dengan sendiri, bukan diletakkan ke dalamnya, hukumnya suci dan menyucikan. Contohnya air, kita ada baldi kat rumah, tiba-tiba dalam baldi tu ada lipas, ada lalat, ada semut, ada cicak, kan? Ha, Kalau masuk dalam tu, empat-empat haiwan ni, serangga ni jenis yang dia dia tak ada darah. Bangkai yang tak ada darah. Kalau jatuh dalam kita punya air yang kurang 2 kulah pun, tetap masih lagi boleh digunakan. Dimaafkan. Air yang dimaafkan. Uh, Najis yang dimaafkan. Air dimaafkan. Najis antara najis yang dimaafkan, bangkai yang tak ada darah yang masuk ke dalam bekas yang kurang daripada 2 kulah. Yang ni. Okay. Yes. Tapi kalau sengaja masukkan, kita sengaja masukkan. Tak ada apa sebab kita yang masukkan cicak dalam tu. Masukkan sendiri tu menyebabkan mutan najis. Terus cicak ke, lipas ke, semut dan sebagainya. Bangkai lalat yang diletakkan dalam air yang sedikit kurang daripada kuala hukumnya air mutan najis. Sama juga bangkai lalat. Kita saja-saja kan kat atas meja kita kan. Ah, Nampak lalat mati contohnya. Cuba kita tepuk lalat. Mati. Kita ambil bangkai tu letak dalam dalam kita sendiri letak dalam air kosong kita. Ais kosong. Ha. Saya belajar dengan ustaz apa apa dia? Bukan air mutan najis, suci. Tak. Sebabkan kamu yang buat sendiri, letakkan sendiri lalat tersebut menyebabkan air itu
jadi mutanajis. Okey, setakat ni boleh faham insya-Allah. Ha, nah ini sebenarnya semua kita dah belajar, cuma tinggal lagi nak apa ulang kaji dan sebagainya. Hukum air yang terjatuh najis. Cuba tengok air sedikit dan air banyak. Air sedikit yang macam mana? Macam saya cakap, kurang daripada ukur lah. Kurang daripada 216 liter. Tu air sedikit. Kalau air banyak lebih daripada 216 liter. Air sedikit kalau jatuh najis macam mana? Najis. Hukum air tetap najis. Air sedikit jatuh najis dalam air tu. Najis walaupun tak berubah berasa, bau dan warna. Macam saya cakap tadi. Kerana air banyak kalau jatuh najis, tengok dulu. Najis kalau sikit tak ada masalah. Tapi kalau banyak sampai berubah rasa, warna dan bau, itu boleh menyebabkan air itu jadi najis walaupun air kulah kat masjid, kan? Macam saya cakap tadi. Ukuran air, air sedikit kurang daripada 2 kulah, air banyak lebih daripada 2 kulah. Ukuran 2 kulah, ini kita boleh tengok, perhatikan. Kalau nak buat contohnya, kita masuk rumah kita sendiri kan, nak buat kolah dalam kita punya tandas, boleh. Boleh buat kolah. Kita ambil ukuran ni, 60 cm lebar, 60 cm tinggi, 60 cm panjang. Kalau kita buat macam ni, sama ada petak ke dan sebagainya, ukuran dia macam ni. 60, 60 lebar, 60 tinggi, 60 panjang contoh. Ataupun kalau nak buat jenis yang tabung, tinggi 120 cm dan diameter kena 50 cm. Timbangan pula kena bersamaan 192 kilo. Kalau timbangan lah, pakai timbang. Kalau tin minyak tanah 13 tin. Masukkan air tu 13 tin. Contoh, dalam bekas. Kalau ukuran liter 216 liter ataupun 270 liter mengikut pendapat satu lagi, Fiqhul Islami wa Adillatuh, Syekh Wahbah Zuhaili kan. Dia boleh guna dua-dua, tak ada masalah. Boleh guna 216 liter pun. Kalau tangan, ukuran tangan macam mana? 1/4 zirah hasta bersamaan 60 cm kali 60 cm kali 60 cm. Untuk panjang, lebar dan tinggi. Atau 1 hasta tambah 6 jari. 1 hasta tambah 6 jari. Tambah satu lagi. Itulah panjang dia. 60 cm. Najis dan hukumnya. Pembahagian najis. Najis kita tengok tadi kan, ada kita sebut pasal mukhaffafah tadi. Najis mughallazah, najis berat. Najis mukhaffafah, najis ringan. Najis mutawassitah, pertengahan atau berat dan ringan. Apa maksud najis mughallazah? Tengok najis anjing dan babi dan keturunan kedua-duanya. Atau salah satu daripada kedua. Contoh, dikacukkan anjing dan khinzir, contoh, keluarlah apa nama dia pun, kan? Lahir anak keturunan dia, itu pun najis. Ataupun contoh, dikacukkan anjing dengan kambing, dikacukkan khinzir dengan kambing contohnya, kan? Jadi kamzir. Ha, ha. Jadi kan kamjing. Contoh, kan? Dikacukkan, ada orang sekarang pelik-pelik kan? Ada sebenarnya orang buat, kan? Eksperimen yang macam tu, dikacukkan. Kalau keluar anak daripada tu, anak tu pun najis juga. Cara menyucikan, ini biasalah kita tahu, bersihkan dulu, hilangkan dulu ain. Ain tu maksudnya zat najis tu, kena hilangkan, cuci. Pakailah apa pun. Mula pakai penyodok ke apa, kemudian cuci bersih-bersih, pakai sabun dan sebagainya. Baru pakai contohnya dengan 7 basuhan, kan? 7 basuhan. Satu guna tanah, 6 kali guna air mutlak. Ni semua dah kita tahu. Jenis mukhaffafah, air kencing bayi lelaki, silap tadi. Jenis mukhaffafah adalah air kencing bayi lelaki yang belum berumur 2 tahun. Air kencing bayi lelaki yang belum usia dia 2 tahun. Kalau najis air kencing bayi perempuan, mutawasitah terus. Mutawasitah. Yang mukhaffafah ni najis air kencing bayi lelaki saja yang tak capai usia 2 tahun hijrah. Bukan 2 tahun masih, 2 tahun hijrah. Dan belum makan kecuali susu ibunya. Apa masuk kat sini? Boleh tengok keterangan air kencing bayi perempuan yang belum berumur 2 tahun dan belum makan kecuali susu adalah najis mutawasitah pertengahan. Okey. Air kencing bayi lelaki yang belum berumur 2 tahun dan minum susu yang bercampur gula atau tepung adalah najis mutawasitah. Tapi kalau contoh bayi lelaki, kan dia minum juga susu tepung. Kan susu formula tu kan dia minum juga. Itu kalau dia kencing tu nama dia air mutawasitah lah. Najis mutawasitah.
Okay. Ini kalau dia breastfeed kan, 2 tahun tu tak makan benda lain, itu barulah dikira sebagai najis mukhaffafah. Selesai. Pengertian cara mencirikan najis mutawasitah, pertengahan antara berat dan ringan. Najis mutawasitah adalah semua najis selain najis mukhalazah dan mukhaffafah. Termasuk dalam mutawasitah ialah setiap benda cair yang memabukkan. Cuba tengok nak sikit. Arak pun najis mutawasitah. Bangkai selain bangkai ikan belalang dan mayat manusia. Ikan belalang mayat manusia ni suci. Selain daripada tu, contohnya bangkai lembu kena langgar, mati tak sempat sembelih, bangkai kan, dan lain-lain. Ha. Anggota yang bercerai daripada yang hidup hukumnya seperti bangkai. Anggota yang bercerai daripada yang hidup hukumnya seperti bangkai. Contoh terpotong, terpotong uh, tangan atau kaki lembu tu terpotong masih hidup lagi. Contoh dihukumkan tangan lembu ataupun lembu dan tangan kan. Kaki lembu tu dihukumkan sebagai bangkai. Uh, Bulu binatang yang halal dimakan hukumnya suci. Bulu binatang yang tak halal dimakan ketika terlepas daripada badannya hukumnya najis. Ini contoh uh, contoh bulu lembu kan, bulu dekat ekor dia dan sebagainya. Kalau dia terlepas, bulu tu hukumnya suci sebab boleh makan lembu kan. Tapi kalau kucing, ni ada orang tanya saya malam, kucing. Kucing Ustaz, kalau bulu kucing terlepas, maksudnya bulu kucing tu tertanggal daripada badan dia. Kemudian kita borang poket, kita bawa masuk solat contoh. Sah tak solat? Jawapannya tak sah solat. Sebab apa? Bulu dia termasuk kat sini. Bulu binatang yang tak halal dimakan, tak boleh makan. Kalau terlepas daripada ni, hukumnya najis. Dia seolah kita menanggung najis. Itu satu. Ni dalam keadaan kita yang bukan bela kucing lah. Kita jumpa kucing berjalan kita, contohnya belai-belai dia, kan dah ada wuduk dah ni. Belai-belai, kita bawa masuk solat terus. Padahal ada lagi bulu-bulu kucing kat tangan kan. Contoh, ada lagi. Bawa masuk solat. Tak sah solat kita sebab menanggung najis. Tapi kalau kita jenis yang kata membela kucing. Dan kucing pula banyak kat rumah kan. Dan memang setiap masa dan saat tu kita ni dikerumuni kucing. Kita nak solat supaya tempat solat. Yang pertama apa yang perlu buat masa kita nak solat tu, usahakan dulu tempat kita solat tu bersih. Maksudnya tak ada bulu kucing. Usahakan dulu yang tu. Bila tak ada, tengok pakaian kita secara secara zahir je tengok. Okey, tak ada. Okey, selesai. Boleh solat. Tapi kalau tiba-tiba kucing datang dekat kita. Kucing datang dia geser-geser. Bila geser-geser kita pun nampak lah masa rokok. Nampak ada bulu dekat kita punya kain. Dekat kita punya seluar. Contoh. Kain lah. Jadi, adakah batal solat kita pada ketika itu? Sebab menanggung najis? Jawapannya tidak. Sebab apa? Ada satu kaedah sebut. Kaedah sebut. Ma yashukul al-ihtiradu anhu. Ni kaedah. Ma yashukku al-ihtiraz. Maksudnya, nak katanya sesuatu yang susah, payah nak elak, perkara tersebut dimaafkan. Najis yang payah nak elak, perkara tersebut dimaafkan. Najis tersebut dimaafkan. Dalam kes yang tadi tu, dalam kes yang kucing yang memang datang kat kita, kan kita pun dah usahakan semua kan. Tapi datang kita geser, ada bulu dan sebagainya. Itu payah nak elak, itu dimaafkan. Jadi, kenalah dengan realiti. Contoh kalau ada orang beri kucing kat rumah dan sebagainya. Okay. Darah. Darah pun najis mutawasitah. Darah yang sifatnya mengalir walaupun telah beku. Kecuali hati. Hati, limpa, atau darah yang masih ada dalam daging yang disembelih atau darah ikan, semua halal. Semua halal sebenarnya. Jadi sama lah macam ni. Kita kan kadang-kadang makan ayam, kan, makan bahagian drumstick contohnya. Bila makan ayam, kita nampak darah dalam daging. Apa hukum dia? Darah dalam kita punya daging ayam, dalam kita punya ayam tu, makan. Dan kita makan sekali-kali dengan lah sampai licin lah, hilang tulang apa semua dengan darah sekali. Apa hukum dia? Jawapannya
najis yang ada dalam tu dimaafkan. Dia tak dihukum sebagai najis. Dia najis tapi najis yang dimaafkan. Sebab apa? Kita dah sembelih dan sebagainya, masih lagi ada darah kat situ, uh, dimaafkan dan boleh makan. Sama juga macam ikan dan sebagainya. Dimaafkan. Cuba tengok nota kaki 48. Semua semua jenis darah hukumnya najis kecuali 10 jenis yang hukumnya suci. Semua jenis darah najis kecuali kecuali 10 ni. Hati pun asalnya daripada darah kan. Dibuat daripada darah. Hati ayam, hati daging, hati lembu lah. Dan sebagainya itu semua suci. Yang boleh dimakan lah. Minyak kasturi. Minyak kasturi ni kan kasturi kijang kan. Kan diambil daripada telur kijang. Telur haiwan kijang kan. Yang asalnya najis lah. Tapi tak najis minyak kasturi tu. Limpet. 4 dan 5 darah yang ada dalam bangkai ikan dan belalang. Darah dalam bangkai yang diterkam binatang pemburu. Kan. Di dalam bab dalam matan Syia ada sebut benda ni. Darah dalam bangkai yang mati kerana anak panah, sperma, air mani ni suci. Air susu yang keluar berwarna darah janin binatang yang disembelih sesuai syariat. Maksudnya kita sembelih lembu contohnya. Tiba-tiba rupanya lembu tu apa istilah dia? Bunting. Bila bunting adalah janin dalam tu. Janin tu pun halal dimakan. Halal dimakan. Sebab apa? Dia soalan macam dah dimnan, dah sekali dah. Kita sembelih mak dia, apa yang dalam tu kita boleh makan sekali. Okay. Cuma tergamak tak tergamak je lah makan. Muntah, iaitu makanan yang keluar daripada perut. Ini pun najis mutawasitah. Tahi, termasuk tahi binatang, ikan dan tahi binatang yang tak mengalir darah. Air kencing, susu binatang yang tak dimakan dagingnya kecuali susu manusia. Susu binatang yang tak dimakan daging. Contoh, apa susu kuda. Kuda ni pun ada khilaf. Ada kata boleh makan, ada kata tak boleh. Apa lagi yang susu contoh? Yang bersusu ni apa? Binatang beruang ke? Kan? Ha, yang ada susu. Jadi susu dia pun najis. Ha, kecuali susu manusia. Air mazi, air yang keluar pada lelaki dan perempuan ketika mana kemuncak syahwat. Air putih atau kuning yang selalunya galip keluar daripada kemaluan ketika syahwat bangkit. Ketika syahwat tu menggelegak, masa itulah keluar air mazi. Sifat dia jernih. Sama ada putih atau kuning. Dia beza lelaki dan perempuan. Air wadi. Air putih yang agak keruh dan agak kental sedikit. Dia keluar masa kalau kita buat kerja berat, angkat benda berat dan sebagainya, kita pun rehat. Tiba-tiba keluar sendiri. Itu nama air wadi. Air wadi pun termasuk air mutawasitah. Soalan tak setakat ini? Boleh juga tulis soalan. Kalau nak tulis, boleh tulis. Boleh juga tanya masalah. Pembahagian dan cara menyucikannya. Najis mutawasitah. Macam mana cara cuci najis mutawasitah ni pun semua sedia maklum dah saya rasa. Najis ainiyah yang nampak zat najisnya. Ia mempunyai warna, bau dan rasa. Cara menyucikannya bersih atau hilangkan dahulu ain. Ni macam saya cakap. Contohnya kita kat rumah, kan kita nampak tai cicak. Jangan kita ambil mop, kita terus mop. Kan? Itu nampak benar tak belajar. Nampak benar tak belajar. Kan? Ataupun air kencing. Siapa-siapa lah kat atas ni terus mop pula satu rumah dia mop. Ataupun kita pesan kat anak kita kalau berlaku macam tu kita nak suruh dia buat kerja kan, nak suruh dia buat kerja rumah, kita pesan dia jangan terus mop. Cara macam mana? Macam ni, bersihkan dulu, contoh ambil kain lap dulu kalau air kencing lah kan, lap dulu, kemudian boleh pakai sabun ke apa tak kisah. Kemudian barulah cuci sehingga hilang warna, bau dan rasa. Kalau contoh Ustaz, dekat lantai tu ada najis, kan? Dia tak hilang. Dia tak hilang apa? Dia bau tak hilang, warna tak hilang. Dia salah satu. Bau tak hilang ataupun warna tak hilang. Kita basi bau. Kita tengok warna masih ada. Tapi dia punya zat dia, rasa
Rasa rasa dah hilang semua. Tinggal lagi warna masih ada contoh. Ataupun bau masih ada. Uh, adakah adakah dikira kita dah menghilangkan najis? Jawapannya dikira hilangkan najis. Dimaafkan kalau tak hilang bau dan warna. Dimaafkan kalau tak hilang bau dan warna. Bukan bau dan warna. Maksud saya tak hilang bau saja. Ha, kalau tak hilang bau saja, warna dan rasa hilang, okey. Habis. Kalau tak hilang warna saja, bau dan rasa hilang, okey. Betul. Dia salah satu. Kemudian najis hukmiyah. Najis hukmiyah, uh, yang tidak nampak zat najisnya. Tak nampak zat najis hukmi. Salah satu sifatnya warna, bau dan rasa tidak ada lagi. Contohnya cara alirkan air ke tempat najis tersebut. Ni contohnya dekat bantal lah biasanya. Ataupun bantal. Bantal yang biasa kita guna, air yang ada kat peta, segala peta yang ada kat bantal tu sebenarnya air apa sebenarnya dikira najis lah. Sebab apa? Air liur yang datang daripada perut kan, kemudian keluar masa kita tidur, kemudian membentuk peta-peta dunia contohnya kan. Caranya boleh juga kita alirkan air ke tempat yang bernajis tersebut. Cara senang basuh je lah, kemudian keringkan dan sebagainya. Okay. Apa je najis yang dimaafkan? Mungkin ini yang terakhir. Najis yang dimaafkan. Kita tengok mana kita boleh berhenti. Sampai 49 ni lah. 49 ni. Najis yang dimaafkan. Apa je najis yang dimaafkan? Bangkai binatang yang tak mengalir darah sekiranya ia dibelah ketika hidup seperti lalat dan lipas. Ini dimaafkan. Jika bangkai tersebut jatuh ke dalam air, hukum air itu suci, tidak menajis. Tapi kalau masukkan sendiri lalat atau lipas dalam bekas air, itu namanya mutan najis air itu. Darah, nanah dan muntah yang sedikit dimaafkan. Contoh kita tengah solat kan. Kita tengah solat, tiba-tiba jerawat kita pecah. Apa-apalah luka luka kita tu pecah. Keluar darah sikit. Keluar darah sikit. Darah sikit tu dimaafkan. Tak ada masalah. Terkena pada pakaian sikit pun dimaafkan. Tu tak ada masalah. Terbawa dalam solat, dimaafkan. Begitu juga darah nyamuk, darah kutu dan sebagaimana yang tak terkena dan sebagainya yang terkena pada pakaian tidak dengan tidak sengaja dimaafkan. Sama juga ni. Kan darah nyamuk. Kita ni tepuk, ada darah, dimaafkan sebab sedikit. Hmm. Tanah, lumpur atau air di jalan yang bernajis. Jika terkena pada badan atau pakaian semasa berjalan dengan tidak dapat dielakkan, dimaafkan. Ini pun sama. Air lumpur kan kita tak tahu kan dia bercampur dengan apa. Terkena pada pakaian. Kita pun janganlah kita perhatikan betul-betul. Maksud saya, ya boleh tengok. Tapi jangan terlalu takalluf, berat-berat istilah dia. Jangan terlalu uh, dia mungkin ada penyakit lah. Kan ada orang penyakit dia dia sejenis yang pembersih dan perfectionist ni, dan itu pun termasuk penyakit kan. Dia nak pastikan semua pakaian dia bersih, tak nak ada calit apa-apa pun. Jangan terlalu berat jangan terlalu memberat-berat sampai macam tu sekali. Sebab apa? Sebab ada satu kaedah dalam kita punya agama, nama dia nahkum bizzawahir. Allahu yatawallas syara'. Kaedah dia, kita hanya hukum yang zahir saja. Zahir ternampak, oh okey bersih. Allah je tahu yang batin, yang rahsia-rahsia Allah je yang tahu, yang tersembunyi Allah je yang tahu. Jadi bila kita dah tahu yang benda tu, tak adalah kita tengok betul-betul batin kan. Jangan. Kalau tak nanti timbul was-was. Was-was tu mainan syaitan. Dah kita tahu macam ni, dah Ustaz cakap, kita hukum zahir je nampak okey, secara zahir nampak bersih lah, okey. Kan? Yang mungkin kecil-kecil, sikit-sikit tu dimaafkan. Kita dah belajar dah kat sini, jadi hilanglah was-was. Kan? Itu tujuan dia belajar ni, tujuan belajar mendalami ilmu berkaitan fiqah ni, tujuan nak hilangkan was-was kalau berlaku pada kita pada masa akan datang. Najis yang halus yang tak dilihat oleh mata seperti kaki lalat dimaafkan. Kaki lalat. Kaki kutu contohnya dimaafkan. Najis menjadi suci bila? Apabila arak
atau tuak menjadi cuka. Arak, arak kan asalnya dibuat daripada anggur kan. Ni arak yang diperah daripada anggur kemudian diperam. Dia tak ada campuran-campuran. Contohnya kan macam arak yang sekarang. Dia jadi suci dengan sebab semula jadi. Mungkin dah lama tidak diminum, tak dibuka contohnya, dia tiba-tiba jadi anggur balik. Dari air anggur semula. Atau menjadi cuka. Ha, dia suci dan bekasnya pun suci. Apabila keluar daripada najis itu benda yang menjadi binatang seperti ulat daripada bangkai, ulat itu suci. Contohnya kita perasan kalau contoh ada bangkai apa-apa lah bangkai binatang, tiba-tiba kita nampak ada ulat daripada bangkai binatang, ulat kecil-kecil. Dia kata macam ulat sampah lah kan. Yang kecil-kecil tu kan. Ulat tu suci sebenarnya. Walaupun dia keluar daripada bangkai. Ulat tu suci. Yang ketiga apabila kulit bangkai telah disamak kecuali kulit anjing dan babi. Kulit bangkai yang telah disamak. Ah, kulit bangkai tak kisahlah bangkai apa, kan? Yang telah disamak. Samak tu maksudnya dihilangkan lebihan-lebihan daging, lemak, darah yang ada pada kulit tersebut. Nak dibuat kompang ke, nak dibuat gendang dan sebagainya. Itu asalnya najis kulit tersebut, kan? Asalnya najis. Kemudian apa, dihilangkan semua tu, jadilah dia bersuci disebabkan proses samak. Beza samak dengan sertu. Sertu tadi bahagian menghilangkan najis mughallazah, tu sertu. Kalau samak khusus untuk kulit. Ni istilah bahasa Melayu lah. Bahasa Arab dia memang confirm berbeza, dia punya tu. Dia punya kalimah dia gunakan berbeza. Cara menyamak kulit binatang, darah, daging atau sesuatu yang boleh membusuk yang lekat di kulit tersebut adalah dibuang dengan sesuatu yang tajam atau kesat. Bulu, tulang, kuku, tanduk yang berkaitan dengan bangkai binatang iaitu binatang yang mati bukan kerana disembelih secara syarak atau ia mati terjatuh atau ia disembelih orang kafir, semuanya najis dan tidak suci walaupun disamak, kecuali kulit yang telah disamak seperti yang dijelaskan sebelum ini. Ya, itu. Bulu, tulang, kuku, tanduk. Asalnya itu adalah najis. Istinja Allah Subhanahu wa taala alam. Habis selesai. Uh, saya ni kalau tengok-tengok lah, kalau lihat-lihat dia punya muka surat tu, uh, tak tahu tak tahu lagi adakah boleh dihabiskan masa bulan Ramadan ataupun tidak, kan? Dan saya beritahu awal-awal lah, kalau tuan-tuan sanggup, tuan-puan sanggup, kita extend lagi kita punya pengajian ni mungkin jadi 10 siri. Sekarang dah 5 kan. Berbaki 3 lagi siri. Mungkin jadi 10 siri ataupun 12 siri lah. Mungkin tambah 2 siri lagi ataupun tambah 4 lagi siri. Yang mana 2 ataupun 4 tu tuan-puan tak payah bayar. Tak payah bayar. Perlu buat bayaran apa-apa, dan kita, niat saya untuk kita habiskan kitab ni sampai ke penghujung insya-Allah. Jadi kalau kita laju-laju pun takut apa, tak faham, kan, takut tak jelas pada setiap apa yang kita belajar ni. Jadi eloklah kita macam ni je, bersederhana je, steady je, tak perlu laju, dan kita tengok sampai mana penghujung Ramadan nanti, sampai mana yang kita boleh selesaikan, dan tengok pula berapa siri nanti yang kita boleh habiskan baki daripada apa yang kita baca pada bulan puasa. Tapi kalau dapat habiskan bulan puasa pun Alhamdulillah. Itu satu nikmat untuk kita lah, nikmat yang Allah sempurnakan dalam bulan Ramadan, insyaAllah. Itu sahaja daripada saya. Afu minkum. Terima kasih semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya barakallahu fiik.